amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memilih kita semua untuk duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua yang hadir, yang mengikuti segala kelebihan yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu itu dipermudahkan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu akan dimerdekakan oleh Allah daripada azab neraka Allah. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita jaga niat kita, kita betulkan niat kita. Kita tumpukan perhatian kita, jaga adab-adab kita, insya-Allah. Mudah-mudahan nikmat ini, nikmat taufik menuntut ilmu ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala di dalam diri kita sentiasa dan selama-lamanya, sehinggalah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu, insya-Allah. Yang mana ganjarannya orang yang mati dalam menuntut ilmu matinya syahid. Mati syahid, insya-Allah. Baik. Muka soalan 72. Misbahul Munir 72. Harap-harap lain okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, huraian sifat yang ke-18, iaitu kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an ini adalah salah satu daripada beberapa sifat maknawiyah. Di dalam bab kaunuhu qadiran dulu, dalam bab kaunuhu qadiran dulu telah dihuraikan panjang lebar, dah dihuraikan panjang lebar yang manakah dimaksudkan dengan sifat maknawiyah. Sama juga di sini. Jadi kata musannif dulu dalam huraian yang sebelum, kaunuhu ta'ala qadiran dulu. Yang dikehendaki dengan sifat maknawiyah itu adalah kaunu. Ini ulang kaji ringkas-ringkas. Jadi kaunu itu yang dikehendaki dengan sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Hari ini kaunuhu sami'an. Jadi yang dikehendak dengan sifat maknawiyah adalah kaunu yang
kaunu, yang mana diterjemahkan dengan keadaan. Keadaan itulah yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah. Baik, apa peranan sifat maknawiyah? Apa peranan sifat maknawiyah? Peranan sifat maknawiyah apa? Suatu sifat yang membolehkan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Peranan sifat maknawiyah ialah nak melekatkan, nak membolehkan adanya sifat-sifat ma'ani pada zat Allah. Yang belum catatlah, yang belum tulis. Jadi kalau faham maknawiyah di sini, fahamlah maknawiyah di tempat lain. Sama je. Dalam kitab Faridah, dalam kitab Risalah Tauhid, Aqidatul Najin, Dulu Thamin, Baqaratul Amani, macam-macam. Bila sebut sifat maknawiyah, itulah dia. Kaunu tu, iaitu suatu keadaan yang melekatkan sifat ma'ani pada zat Allah. Seandainya tidak ada sifat maknawiyah, akan membawa kepada tidak adanya sifat ma'ani. Seandainya tidak ada sifat maknawiyah, membawa kepada tidak ada sifat-sifat ma'ani pada zat Allah. Agak dah tulislah tu. Jadi sifat maknawiyah dalam panjang-panjang tu, sepanjang-panjang tu, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala sami'an. Jadi yang digandaki dengan sifat maknawiyah kaunu. Apa erti Melayu kaunu? Keadaan. Jadi keadaan tu apa? Keadaan tu suatu sifat yang membolehkan, yang melekatkan akan sifat-sifat ma'ani pada zat Allah. Kalau tidak ada maknawiyah, membawa kepada tidak adanya ma'ani. Contohnya, contoh nak dikatakan Allah tidak bersifat dengan sifat maknawiyah. Apa jadi? Akibat daripada itu, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat maknawiyah, nescaya tidak ada sifat qudrat pada Allah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat maknawiyah, nescaya tidak adanya sifat iradat pada Allah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat maknawiyah, nescaya tidak adanya sifat sama pada Allah. Tidak ada sifat basar pada Allah. Tidak ada sifat ilmu pada Allah. Itu dia. Sebab itu jangan dinafikan, jangan dinafikan sifat maknawiyah ni. Dengan makna jangan diiktikadkan atau jangan dikatakan Allah tidak bersifat dengan maknawiyah. Jangan. Kerana sifat maknawiyah itu adalah salah satu daripada sifat kamalan Allah, sifat kesempurnaan Allah. Jadi jangan dinafikan. Jangan dinafikan. Jangan dikata Allah tidak ada maknawiyah. Maknawiyah bukan sifat Allah. Jangan. Jangan. Wajib setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf wajib mengiktikadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan maknawiyah. Kemudian kalau ditanya sifat maknawiyah itu ada ataupun tiada, itu buat soalan macam tu mudah nak faham sih. Kalau ditanya sifat maknawiyah tu kaunu tu ada ke tiada dirinya, maka jawabnya
suatu sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Itu jawapan. Sifat maknawiyah adalah suatu sifat yang menengahi pada syarak tiap mukallaf, wajib pada syarak, yakni wajib pada syarak sama macam wajib sembahyang. Sembahyang tu wajib syarak, puasa wajib syarak, tutup aurat wajib syarak. Ini pun wajib syarak juga. Kalau tak solat, dosa. Kalau tak puasa, dosa. Kalau tak tutup aurat, dosa. Kalau tak mengaji, ni pun berdosa, dosa. Itu makna wajib syarak. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. yakni mukallaf ni mereka-mereka yang terikat dengan hukum hakam Allah. Itu mukallaf. Orang-orang yang terikat dengan hukum hakam Allah, di mana tempat dia pergi, di mana waktu dia berada, dia tetap terikat dengan hukum hakam Allah. Awal kitab dulu musannif dah ingatkan kita, apa sahaja urusan manusia, apa sahaja pekerjaan manusia, apa sahaja kelakuan manusia itu tidak boleh terlepas daripada hukum hakam Allah. Duduk kita, bangun kita, bercakap kita, baring kita, semua mesti ada hukumnya. Contohnya sekarang ni kita duduk belajar ilmu akidah, ilmu fardu ain, maka sekarang ni kita sedang duduk di bawah hukum wajib. Kemudian contohnya, lepas daripada solat kita sembang-sembang. Sembang pasal apa tu? Mengumpat ke? Cerita pasal pergi jalan-jalan petang tadi. Itu hukumnya harus. Tiba-tiba ada selit pula cerita pasal aib orang, dosa orang dalam haram pula. Begitulah seterusnya. Tak ada satu tempat, satu minit pun yang kita manusia ni terlepas daripada hukum Allah. Apa saja, bercakap, berjalan, memandang, semua. Yang tidak terikat dengan hukum Allah ni siapa? Yang bukan mukallaf. Yang bukan mukallaf tak apa. Sebab mereka tak terikat dengan hukum Allah. Siapa? Budak-budak. Dia tak cukup syarat. Budak-budak dia tak balik lagi. Sebab tu dia tak terikat dengan hukum sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Dia nak berlari tepi jalan telanjang bogeh, ikut dia. Budak nak berlari tepi jalan telanjang bogeh, tak dosa dia. Sebab dia tidak tapi kalau orang tua buat macam tu dosa sebab mukallaf tak. Budak-budak tak nak belajar tauhid, budak yang memayis, tak balik lagi, tak keluar mani lagi, tak keluar haid lagi, tak nak belajar sifat 20, tak dosa sebab dia tak mukallaf. Tapi kalau dah tua,
belajar sifat 20 berdosa. Itu mukallaf. Jadi wajib setiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh, ada sungguh, tentu sungguh-sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Wajib i'tiqad begitu, wajib i'tiqad, wajib yakin begitu dalam hati. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, baik, tidak, wajib i'tiqad dalam hati Allah Ta'ala itu, ataupun adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mendengar. Itu wajib. Dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang tuli ni lawan bagi mendengar Allah hukumnya wajib. Pekak tuli pada Allah hukumnya apa? Mustahil. Pekak tuli pada kita makhluk harus. Tuli pada Allah mustahil, tuli pada kita harus. Mendengar Allah mendengar kita harus. Dan iaitu sifat maknawiyah. Jaga domain iaitu tu. Dan iaitu sifat maknawiyah, suatu sifat yang antara ada dan sama. Tak macam yang sebelum ni? Sama kan? Sebab tu dulu saya dah kata dah, faham di kaunuhu ta'ala qadiran. Yang belakang-belakang ni pun faham lah, sebab benda sama, huraian dia sama. Jadi dan iaitu maknawiyah, suatu sifat yang antara ada dan tiada. Maksudnya nak kata sifat maknawiyah tu ada betul-betul, boleh tengok sampai boleh tengok dah. Sebab dia bukan ada betul-betul. Nak kata dia tak ada langsung pun tak boleh. Faham tak? Dia menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada betul-betul pun tak boleh, nak kata tiada langsung pun tak boleh. Sebab tu kata ulama yang mengisbatkan ahwal maknawiyah ni, dia suatu sifat yang antara ada dan tiada. Tak faham tak apa, tulis dulu. Tak faham tak apa, tulis dulu. Yang melazim dan melekat ia akan sifat sama di zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat maknawiyah ni suatu sifat yang tidak berasingan daripada sifat ma'ani. Dia bukan suatu sifat yang berasingan, dia berlaziman dengan ma'ani. Ada ma'ani menunjukkan adalah maknawiyah. Adanya ma'ani menunjukkan mesti adanya maknawiyah. Dan melekat ia akan sifat sama, sifat pendengar di zat Allah Ta'ala. Habis lagi yang sedia ia. Apa maksud sedia? Sedia kala. Sifat maknawiyah ni sediakan, jangan dikata baharu pula. Jangan dikata sifat maknawiyah Allah tu baru, jangan. Sifat maknawiyah Allah tu sedia kala, ataupun dipanggil azali, ataupun dipanggil qadim. Tidak ada permulaan bagi adanya
bersifat maknawiyah pada zat Allah. Habis. Dan dalil atas demikian seperti yang telah tersebut di huraian-huraian di atas. Maknanya dalilnya sama macam yang dulu lah. Dalilnya, bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu mesti memiliki sifat maknawiyah. Buktinya, dalilnya sama macam yang lepas-lepas. Macam mana? Macam mana dalilnya? Kita buat dalil ringkas-ringkasnya. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat maknawiyah, nescaya tidak adanya sifat sama pada zat Allah. Sebab sekarang ni kaunuhu sami'an. Boleh? Dulu kaunuhu qadiran. Kalau tak ada maknawiyah, tak ada qudrat. Lepas tu kaunuhu apa? Muridan. Betul? Dalilnya, kalau tidak ada maknawiyah, nescaya tidak ada sifat iradat. Lepas tu kaunuhu ta'ala aliman. Dalilnya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan maknawiyah, nescaya tidak adalah sifat ilmu pada zat Allah. Dan huraian seterusnya lah. Kalau tak ada ilmu apa jadi? Kalau tak ada iradat apa jadi? Kalau tak ada qudrat apa jadi? Faham dah situ? Lepas tu apa? Kaunuhu ta'ala, lepas ilmu apa? Sama. Kaunuhu sami'an. Dalilnya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan maknawiyah, nescaya tiadalah sifat sama pada zat. Makna kalau tak ada sifat sama, maknanya apa? Tuli kan? Pekaklah Allah Ta'ala itu. Betul? Akal boleh tak terima? Tak boleh terima. Sifat pekak, sifat tuli pada Allah tu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Akal tak boleh terima. Begitulah dalil sama. Dan dalil atas demikian seperti yang telah tersebut di huraian-huraian di atas. Makna di atas tu sebelahan lah. Yang tengok atas tak ada. Bukan luruh ni tengok ke atas tak ada. Belakang. Sabar mengaji tauhid ni tuan-tuan. Jangan cepat mengalah. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat nak tarik diri. Ni ilmu yang terpaling mulia sekali. Ilmu yang terpaling mulia sekali nisbah kepada ilmu-ilmu yang ada dalam agama. Ilmu tauhid inilah yang terpaling mulia sekali. Nak banding dengan ilmu tafsir, nak banding dengan ilmu hadis, nak banding dengan ilmu fiqh, nak banding dengan ilmu tasawuf, nak banding dengan ilmu tajwid, nak banding dengan ilmu sirah, mantik, bayat, badik, nahu, sarah, lughah, macam-macam lagi tu. Ilmu inilah yang terpaling mulia dan yang paling utama sekali. Kenapa? Kerana ilmu ini menjadi asbab seseorang itu memiliki iman yang betul terhadap Allah. Sebaliknya, kalau tidak mempelajari ilmu ini, boleh jadi seseorang hamba Allah Ta'ala itu tidak memiliki akidah ataupun iman yang betul di dalam hatinya. Baik, apa akan terjadi seandainya seseorang yang tidak betul imannya, akidahnya pada Allah Ta'ala tadi, menunaikan sembahyang, puasa, haji, umrah, zakat, wakaf, buat baik sana sini, apa jadi tuan-tuan? Allah terima dah? Allah terima ke tidak? Tak terima. Faham tak tu? Jadi nak buat ibadat ni tuan-tuan,
diterima oleh Allah, yang melakukan ibadat tadi mesti memiliki iman yang betul ataupun akidah yang betul. Orang kafir munafik, dia baca tak Quran? Orang kafir munafik baca Quran tak? Orang perempuan baca. Orang kafir munafik baca Quran, dia baca macam kita, dia baca macam kita, tapi imannya tak ada dengan Allah. Nampak tak? Jadi jangan main-main. Pekerjaan ibadat ni suatu pekerjaan yang sangat penting, sangat besar. Ibadat ni sangat besar, sangat penting. Apa sahaja yang bersangkut paut dengan ibadat semuanya penting. Kerana kita ni dijadikan oleh Allah kerana apa? Ibadat. Betul? Bukan cari harta, kekayaan, kesenangan. Allah ciptakan kita ni, baik laki-laki, baik perempuan. Kita ni dulu tiada, kemudian Allah kehendak ciptakan kita, maka kita ada. Kenapa? Supaya mengabdikan diri kepada Allah. Lepas tu, boleh tak nak mengabdikan diri kepada Allah ikut suka hati? Boleh tak kita nak mengabdikan diri ataupun beribadah kepada Allah tu ikut suka hati masing-masing? Boleh tak? Tak boleh. Dia ada undang-undang dia. Siapa bawa undang-undang ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak kena faham betul-betul. Jangan sekadar gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mahu menyambut apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa tauhid. Perkara yang mula-mula yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, mengajak manusia supaya mengesakan Allah dan menafikan yang selain Allah. Tapi malang ada di kalangan orang-orang kita yang berseronok dengan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mahu belajar ilmu tauhid. Seronok dengan Maulid tapi tak ngaji tauhid. Tak jadi, tuan-tuan. Faham tak? Tak jadi. Kalau sekadar bergembira dengan kelahiran Nabi, Abu Jahal pun tukar. Sebab tu kena sambut, kena terima, kena hargai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Ni yang Nabi perintahkan wajib belajar, kita tak nak belajar. Tapi Maulid kita sambut. Betul dah, bukan nak kata salah, tuan-tuan. Jangan salah faham apa yang saya nak sampaikan ni. Bukan salah sambut Maulid, bagus. Mengingatkan kepada Nabi SAW. Tapi kalau sekadar mengingat kelahiran Rasul tapi tidak menghargai agama yang dia bawa, tak peduli apa yang dia suruh, tak bererti. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu fardu ke atas tiap-tiap laki-laki perempuan yang muslim. Tiba-tiba kita buat tak tahu ya? Buat tak tahu. Nabi suruh menuntut ilmu, kita buat tak tahu. Apa erti kita sambut gembira dengan kelahiran dia tapi tidak memperduli apa yang dia seru? Jadi ya? Tak jadi. Hamba tu kena faham baik-baik. Apa hukum menghadiri ceramah Maulid Nabi? Wajib atau sunat? Sunat. Apa hukum hadir belajar tauhid? Wajib.
Di antara wajib dengan sunat, mana yang dulu? Wajib. Tapi tengok, nampak tak permainan syaitan? Dia menggalakkan manusia membuat yang sunat menggalakkan manusia membuat yang sunat supaya melupakan yang wajib. Jadi jangan kita tertipu. Jangan tertipu. Yang sunat kita buat, yang wajib tak dapat tidak, mesti kena buat, jangan tinggal. Itu baru betul. Kalau fardu ain pergi majlis-majlis maulid Nabi, pergi nuzul Quran, pergi apa lagi, Isra Mi'raj, pergi, baru betul. Ini kita buat yang sunat-sunat, yang fardu kita tinggalkan. Ini permainan, tuan-tuan. Ini di antara perangkap syaitan, di antara tipu daya syaitan. Menggalakkan kita, menyuruh kita buat amal ibadat yang sunat supaya kita leka dengan amalan sunat tadi, seronok dengan amalan sunat tadi, terlupa nak buat yang wajib. Kalau tak buat benda sunat, nanti Allah tanya ke tidak? Allah tanya tak? Dah. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, akan ditanya oleh Allah. Ini yang sebenarnya saya nak sampaikan. Baguslah buat maulid, bagus. Tapi mengaji jangan tinggal. Sebab ada satu golongan manusia atas dunia ni yang ditipu oleh syaitan, berseronok hadir dengan, berseronok pergi ke ceramah-ceramah, seronok pergi ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah ni tadi, itulah saya dah kata tadi, sunat hukum ni. Di situ disebutkan cerita ni sikit, cerita tu sikit, sentuh sini sikit, sentuh situ sikit, sebagai nak memberi kesedaran. Di situ diberi ilmu yang umum. Di dalam ceramah maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ma'al hijrah, tidak diajarkan 3 ilmu fardu ain ni. Ada tak tuan-tuan pergi ceramah ma'al hijrah contohnya? Di dalam ceramah ma'al hijrah itu diajarkan tauhid, tasawuf dan fiqh. Ada? Ada tak? Ada, tuan-tuan. Nampak tak? Tipu daya syaitan ni halus, tuan-tuan. Orang yang pergi ceramah-ceramah macam tu tadi, dibisikkan oleh syaitan, kau dah bagus dah, kau dah baik dah, kau dah pergi ceramah-ceramah dah. Nampak tak? Jadi kita ni tadi berasa senang rasalah senang hati. Alhamdulillah, dulu tak pernah mengaji langsung, dulu tak pernah duduk dalam ceramah langsung. Sekarang ni pantang ceramah jauh dekat aku pergi. Baguslah. Yang tak bagusnya meninggalkan belajar fardu ain. Dalam ceramah Isra Mi'raj Maulid Nabi, ada tak diajar tentang mandi wajib? Ada? Dah macam mana tu? Ni nak buka minda biar faham ya. Dalam ceramah Maulid Nabi ada tak ajar tentang ambil wudu, rukun wudu, rukun mandi wajib, sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, sifat mazmumah yang mesti dibuang daripada dalam hati, sifat mahmudah yang mesti ada dalam hati? Ada sebut? Tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit. Jadi walaupun kita rajin pergi dengar ceramah-ceramah ni, kita punya ibadat tu tak betul lagi, tak? Kalau yang solat tadi, tetap dia solat dalam keadaan hadas besar, dia tak terangkat lagi. Sebab tak pernah belajar mandi wajib. Sebab tu tolonglah, jangan tertipu. Jangan tertipu.
Ceramah-ceramah pergi fardu ain, jangan ditinggalkan sekali-kali. Tauhid mesti ada belajar, tasawuf mesti ada belajar, fiqh mesti ada belajar tiap minggu. Kemudian kalau ada ceramah-ceramah umum, pergilah. Di situ nanti baru kita boleh dengar pengisian ceramah yang menyampaikan itu tadi betul ataupun salah. Nampak tak? Contohnya yang memberi ceramah tadi golongan yang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berceramah tentang Isra wal Mi'raj. Maka dikatakan pada tuan-tuan dalam ceramah itu, inilah bukti Tuhan duduk di atas langit. Macam mana tuan-tuan? Peristiwa Isra Mi'raj inilah bukti yang menunjukkan Tuhan itu duduk di atas langit. Macam mana tuan-tuan? Boleh tak tuan-tuan nak membezakan apa yang disampaikan itu tadi betul ataupun salah? Kalau tuan-tuan tak belajar akidah. Sebab tu fardu ain jangan tinggal. Orang yang belajar ni, tauhid ni contohnya, kalau dengar benda macam tu di ceramah-ceramah ataupun di mana-mana tempat yang dia dengar, dia takkan terima. Ini pelik ni. Ini pelik ni penceramah ni. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan begitu. Tapi orang yang tak belajar, hanggu macam burung terkuku. Telan bulat-bulat apa yang disampaikan. Sebab tak boleh membezakan mana akidah yang betul dan yang salah. Itu bahaya meninggalkan fardu ain. Nak dengar, tak nak dengar sudah. Saya lepas tanggungjawab, saya bagi tahu. Besok jangan cari saya kat padang mahsyar. Siapa suruh tak bagi tahu dulu, Ustaz? Saya tak tahu. Kalau Ustaz bagi tahu dulu, bolehlah saya aturkan kelas fardu ain saya. Ustaz tak pernah cakap. Baik, saya cakap. Tu nak ikut, tak nak ikut, terpulanglah. Huraian yang ke-19. Huraian sifat yang ke-19. Jadi tolong. Ibadat ni banyak perangkap, tuan-tuan. Tak semua yang berjalan kepada Allah ni sampai. Meskipun dia orang Islam, meskipun dia orang beriman, tak semuanya berjaya dalam ibadat ni. Sebab perjalanan ibadat ni sangat susah, sangat dalam, sangat sempit, sangat jauh, sangat berat. Musuhnya terlalu banyak, tipu dayanya halus. Yang membinasakan amal tu banyak, yang meragut pahala kita banyak, yang menolongnya sangat sedikit, yang menghalangnya sangat banyak, yang mengganggunya sangat banyak, yang nak menggagalkan sangat banyak. Jadi kalau kita buat main-main ibadat, tak sampai kita, tuan-tuan. Contohnya macam tadi, kita berasa kita dah beribadat, kita rasa ibadat kita dah betul dah dengan pergi ceramah-ceramah umum tadi. Rupa-rupanya sedang ditipu oleh syaitan. Rupa-rupanya sedang ditipu oleh syaitan. Nampak tak? Sebab tu kita kena percaya cakap orang-orang alim ulama ni. Sebab dia nampak, dia tahu, dia nampak, dia reti permainan syaitan dan nafsu dalam ibadat. Dia nampak, sebab tu dia tolong bagi tahu kita. Sebab tu kita harap alim ulama inilah membimbing kita yang buta ni. Jangan jadi orang yang buta tapi sombong. Nak dibimbing tapi tak mahu. Bila ulama dah pesan, jangan tinggal fardu ain, jangan tinggal fardu ain, jangan tinggal fardu ain. Kita kata tak peduli ya. Padahal jalan yang kita nak lalu ni kita tak nampak. Kita buta, kita rabun. Bukan bidang kita, tuan-tuan. Kita ni bukan ahli ibadat, kita bukan ahli akhirat. Kita ni ahli dunia. Kita ni ahli dunia. Selok-belok tentang hidup dunia ni kita pandai. Apa yang menguntungkan atas dunia, apa yang menggagalkan atas dunia, apa yang menipu dalam dunia, kita pandai. Kita mahir dalam bab tu. Tapi dalam bab perjalanan akhirat yang nak menyampaikan kita kepada Allah, kita tak pandai. Maka serah kepada orang yang pandai tadi
jangan sombong. Siapa sombong nanti menyesal. Nanti menyesal. Menyesal. Tak semua sampai. Hati-hati. Hati-hati. Jangan berasa dah betul. Ni mujuk tuan-tuan datang ngaji. Ni mujuk kawan-kawan ada yang mendengar. Rezeki. Yang tak dengar, yang tak tahu, tertipulah dengan perasaan tadi tu. Syok sendiri. Aku dah betul dah, aku dah beribadat dah, aku dah baik dah. Sebab apa? Aku dah semayang, aku dah pergi ceramah-ceramah dah. Aku dah, mana kalau mati pun alhamdulillah dah. Senangnya senangnya kalau macam tu. Fardu ain yang tinggal. Sebab fardu ain ini disebutkan tentang benda penting dalam ibadat. Benda yang penting. Kalau tak tahu, tak sah ibadat. Walaupun kita buat banyak mana pun, tak sah ibadat. Sembahyanglah sampai pecah dahi kita. Kalau mandi wajibnya tak sah, apa jadi tuan? Puasalah sampai kuruh kering, tinggal rangka kita puasa, tapi akidahnya salah terhadap Allah, apa jadi tuan? Beribadatlah, berwakaflah, berzakatlah, solat jemaah lah, qiyamul lail lah, tapi dalam hati kita ni ada penyakit-penyakit yang perlu dibuang tapi kita tak tahu. Yang menjadi asbab apa yang kita buat tu tak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak terima nanti di hari kiamat? Dengan amal yang kita dah buat atas dunia dulu, macam-macam amal yang kita buat, akhirnya tak ada kebajikan yang kita terima. Kerana ni ada barang salah dalam hati yang kita bawa balik akhirat. Ini penting fardu ain ni. Akidah ni untuk tauhid. Tasawuf tu untuk kita mengetahui mana sifat yang perlu mesti ada dalam hati, mana sifat yang mesti dibuang daripada dalam hati kita, supaya amalan sekecil apa pun nanti diterima dan diberi kebajikan oleh Allah. Fiqh kena mengaji. Dalam fiqh tu nanti diceritakan pantang larang syarat rukun ibadat. Ambil wuduknya macam mana, air apa yang nak digunakan, air apa tak boleh guna. Bukan boleh ikut suka hati kita, teman. Tak boleh. Ulama pesan dah, orang barang siapa yang beribadat tanpa ilmu, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang tidak ada ilmu beramal ibadat, amalannya sekalian tidak diterima oleh Allah, walaupun seperti malaikat ibadatnya sekalian. Adakah kita tak risau? Adakah kita tak risau? Kalau risau, kita kena bertindak mengaji. Belum terlambat lagi, tuan-tuan. Belum terlambat lagi. Mengaji sungguh-sungguh. Ajak anak bini kita, ajak adik-beradik kita, ajak kawan-kawan kita, ajak ahli kuliah kita, mari belajar. Sebab kita nak sama-sama selamat di hari akhirat. Kita nak sama-sama selamat melangkah kaki ke dalam syurga Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Mengaji. Baik, itu iklan dalam sempurna maulid. Sebab biar kita menghayati, jangan sekadar gembira tapi kita tak tahu. Jangan. Maulid Nabi kena sambut. Ada ulama kata wajib buat. Sebab tak terbayar jasa Nabi membawa iman Islam. Kata ulama, kalau kita boleh buat maulid Nabi setiap hari sepanjang hidup kita, tak terbalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terbalas jasa dia. Jadi maulid Nabi kena buat. Dan fardu ain jangan ditinggalkan sekali-kali. Uraian sifat yang ke-19. Ni tauhid yang kita sedang belajar ni. Inilah benda nombor 1 Nabi bawa. Inilah benda nombor 1 Nabi sampaikan. Cuma cara Nabi mengajarkan tauhid kepada para sahabat bukanlah dengan mengaji sifat 20 ni. Nabi tak mengajar sifat 20. Ada kaedah yang tersendiri Nabi mengajar sahabat.
supaya mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, jangan menyembah yang selain Allah. Itu akidah tauhid yang Nabi ajarkan pada sahabat. Cuma kita zaman sekarang ni, ulama buat sifat 20 ni. Sifat 20 ni merupakan kaedah, formula untuk kita memahami akidah yang betul seperti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sifat 20 ni kaedah, cara nak memahami akidah yang betul, nak memudahkan kita orang awam ni mengetahui memiliki akidah yang betul seperti yang Nabi ajarkan pada sahabat. Ada orang baru ni dia kata sifat 20 bukan Nabi bawa, Nabi tak bawa sifat 20. Ya, Nabi tak bawa, Nabi tak ajar sifat 20. Tapi sifat 20 ni adalah merupakan suatu ilmu ataupun kaedah yang nak menyampaikan kita kepada maksud yang sama. Kalau dulu kita mengira, orang tua-tua dulu mengira guna apa? Guna jari tangan, tak cukup jari tangan, jari kaki, guna biji getah, guna batu, kaedah nak mengira. Sekarang ada orang pakai dah? Tak ada dah. Ada formula-formula orang buat nak memudahkan kita mendapat jawapan yang sama macam orang dulu-dulu kira. Jadi salah ke kaedah tu? Formula tu salah ke? Tak. Sebab maksudnya sama. Maksud sama, cuma kaedahnya berbeza. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Begitulah juga dengan para tabi'in yang mengaji dengan sahabat. Dia mengaji Iqra' dah. Siapa tahu Abu Bakar sampai Iqra' berapa? Sayyidina Ali Iqra' berapa? Ibn Abbas Iqra' berapa? Dia orang ngaji tak Iqra'? Tak. Tapi Iqra' ni yang dia orang buat ni, yang ulama buat ni, satu kaedah nak mengajar kita supaya mudah nak membaca Al-Quran, supaya bacaannya betul seperti yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah dengan sebab kitab Iqra' ni tidak diajar oleh Nabi, mempelajarinya satu bid'ah yang haram? Jadi biarlah cerdik sikit kepala otak kita ni. Saya nak ingatkan ni kepada golongan yang Nabi tak buat, tak boleh. Nabi tak buat, tak boleh. Tak ada zaman Nabi, tak boleh. Banyak ada yang salahnya kalau macam tu. Bukan marah lah. Minum air sikit, biasa sejuk sikit. Sungguh tuan-tuan, pahaman macam ni duk menipu. Orang kampung tengah seronok nak mengaji sifat 20, dia datangkan dia, tak boleh ni, zaman Nabi tak ajar sifat 20 ni, jangan belajar. Kita kena ikut Nabi, kena ikut Nabi. Nabi tak mengajar sifat 20, jadi jangan mengaji. Kalau mengaji sifat 20 ni kita buat benda yang Nabi tak buat, maknanya kita tak ikut sunnah. Kita orang kampung, dahlah kita macam bom kutu kukuh. Baiklah, dah tak nampak muka. Sebab apa? Termakan dengan tadi lah. Hari Ahad ada program apa tuan-tuan? Sini ada kuliah duha tak Ahad? Tak ada. Mulai bulan ni saya harapkan tuan-tuan datang Masjid Sultan Abdullah, Masjid Putih, pukul 9.30 pagi, minggu tamu dengan ketiga. Kuliah duha situ. Pakat-pakat datang. Sebab orang Masjid Tanah ramai dah tinggal belajar. Pakat ramai-ramai kat majlis. Kalau mau
sejam je. Lepas tu pergilah sarapan lontong ke apa benda. Bulan ni baru mula, insya-Allah lah. Minggu pertama dan minggu ketiga hari Ahad 9.30 kitab ni. Jadi baca daripada awal balik ya. Saya tak baca kalau Ta'ala Qadir. Baca daripada awal. Jadi bolehlah tu nak buat kelas ulang kaji ya. Siapa yang nak lah, yang dah alim tak payah datang. Ramai-ramai kan. Mudah-mudahan kedatangan kita tu boleh bagi semangat orang lain nak mengaji. Manusia ni kadang-kadang dia suka tengok ramai nak pergi belajar tu. Mudah-mudahan kita jadi asbab orang seronok nak belajar. Menunjukkan contoh yang baik untuk ditiru tu tak apa, terpuji. Membuat benda baik supaya ditiru, itu sifat yang dipuji. Benda baik. Jadi kita meramaikan. Sebab ni zaman orang sedang meninggalkan belajar ilmu ni tuan-tuan. Ni sekarang ni. Sekarang ni proses manusia meninggalkan belajar ilmu sifat 20 ni. Kalau kita yang mengaji ni tak nak tolong, nak harap siapa tolong? Kalau kita yang mengaji sifat 20 ni tak nak tolong, nak harap siapa tolong? Nak harap yang menentang mengaji sifat 20 ni tolong? Dia tolong war-warkan supaya jangan datang je lah. Jadi tolong agama kita, tolong akidah kita ahli sunnah wal jamaah ni, tolong. Boleh jadi saham akhirat kita. Baik, jadi kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Wajib pada syarak, sama je baca laju lah. Wajib pada syarak pula tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya tentu sungguh di zat Allah Ta'ala kaunuhu basiran. Kaunuhu basir, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat, ataupun adalah Allah Ta'ala yang maha melihat. Dalam kitab lain kadang-kadang ditulis adalah Allah Ta'ala. Sini ditulis apa? Keadaan Allah Ta'ala. Adalah Allah Ta'ala yang melihat. Yang tidak keadaan Allah yang buta. Jadi keadaan ataupun adalah Allah Ta'ala itu melihat, hukumnya wajib, mesti. Adalah Allah Ta'ala itu buta, mustahil, perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Dan iaitu keadaan sifat yang antara ada dan tiada. Sama tak? Sama je macam yang sebelum. Yang melazim dan melekat ia akan sifat basar di zat Allah Ta'ala. Sama ke? Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Uraian sifat yang ke-20. Habis dah sifat 20 tuan-tuan. Habis dah sampai 20. Itu sifat 20. Belum habis lagi ya. Belum habis lagi. Namun je ilmu sifat 20. Tapi nak cerita pasal sifat Rasul lagi, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul. Tak memada dengan mengenal Allah saja tapi tidak mengenal Rasul. Sebab kita ni wajib yakin dua-dua ni. Yakin Allah Tuhan, yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul. Jangan jadi satu golongan tu percaya Tuhan tapi menafikan Rasul. Dia percaya Allah aja, Muhammad dia tak percaya. Dia boleh cakap begini, saya ni kalau nak bandingkan Quran dengan hadis, saya lebih percaya Quran lagi. Hadis saya tak berapa percaya sangat. La ilaha illallah. Ada tuan-tuan, terperanjat saya dengar depan-depan muka saya cakap itu. Saya kalau Quran dengan hadis ni, saya lebih percaya Quran lagi. Hadis ni saya tak berapa sangat. La ilaha illallah. Sebab apa saya tanya? Ialah hadis kadang ada hadis-hadis maudhu yang bukan hadis Nabi, dikatakan Nabi. Itu bukan masalah kau.
Itu bukan tanggungjawab kau. Yang menyampaikan hadis palsu itulah yang akan bertanggungjawab nanti di hari kiamat. Bukan dengan sebab ada yang menyampaikan hadis-hadis palsu tadi kau tolak terus hadis. Faham tak ni tuan-tuan? Siapa yang menyebarkan hadis-hadis palsu, dialah bertanggungjawab besok di hari kiamat. Jangan disebabkan ada yang menyampaikan hadis-hadis maudhu', hadis palsu tu yang bukan perkataan Nabi, dikatakan Nabi. Jangan disebabkan benda-benda tu yang sekelumit tu menjadikan kita nak tolak hadis Nabi, nak pakai Quran saja. Mana boleh? Ni nampak macam-macam pahaman ada. Itu namanya pahaman ikut suka hati, itu namanya. Pahaman ikut aku, namanya itu pahaman ikut aku. Macam-macam kan. La ilaha illallah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah jawab ni, kita tak nak kan. Oh, jangan buat main-main tuan-tuan. Akidah ni kalau salah tuan-tuan, tak guna kita hidup atas dunia. Tak ada faedah hidup kalau tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Tak ada faedah hidup atas dunia. Sebab tu wajib kenal Tuhan, wajib kenal Rasul, wajib beriman kepada Tuhan, wajib beriman kepada Rasul, wajib yakin kepada Allah, wajib yakin kepada Rasul. Bukan percayakan Allah tapi ragu-ragu Rasul. Bukan percaya Quran saja, hadis tak terima, anti hadis, tolak hadis semua. Wajib pada syarat huraian yang ke-20 kaunuhu mutakalliman. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Wajib pada syarat atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Apa maksud mengaku? Yakin sungguh-sungguh, bukan ragu-ragu, bukan syak, bukan waham, bukan zon. Yakin sepenuh hati. Keadaan yang berkata-kata sabit pada zat Allah Ta'ala itu keadaan yang berkata-kata. Yang wajib kita menyungguhkan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkata-kata, maha berfirman. Dah huraikan dah dulu kan sifat kalam. Dalam bab sifat ma'ani dulu dah huraikan. Kalam Allah tak sama seperti kalam makhluk. Tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berbahasa, tidak kuat, tidak perlahan, tidak dulu, tidak kemudian. Tak ada kena-mengena dengan bangsa ataupun bahasa. Jangan lupa, kan lama kan ada yang beriktikad Tuhan itu berbahasa Arab. Pun jumpa juga orang macam tu. Dia kata Tuhan ni cakap Arab. Senang je, sesuka hati. Tak kenal Tuhan lah tu. Tu nama tak kenal Tuhan. Betul lah kata ulama, tak kenal Tuhan ni boleh jadi asbab kufur dengan Allah. Tak kenal Tuhan boleh jadi sebab syirik dengan Allah. Itu contoh dia. Yang bukan sifat Tuhan diletakkan pada Tuhan. Kalau dah Tuhan berbahasa Arab, kalau dah Tuhan bercakap Arab, serupalah dengan makhluk. Serupalah dengan makhluk. Dah makhluk cakap Arab, Tuhan pun cakap Arab. Bukan serupa ke tu namanya? Ikut suka hati. Ajak mengaji tak mau. Sombong. Dan tentu tidak keadaan yang bisu. Adalah Allah bisu tu mustahil. Akal tak boleh terima. Tak boleh terima Tuhan bisu. Dan iaitu jaga sama juga. Dan iaitu sifat maknawiyah, sifat yang antara ada dan tiada, sama ya. Yang sedia di zat Allah Ta'ala, maksudnya bukan baharu. Sifat maknawiyah itu bukan baru, dengan makna bukan asalnya Tuhan tidak memiliki maknawiyah. Kemudian setelah berlalu masa, baru Allah Ta'ala ada sifat maknawiyah itu. Sebelum tu tak ada. Dah mustahil.
mustahil. Sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat nafsiyah, semuanya qadim lagi azal. Semua sifat Allah tu sedia kala, tak ada satu pun sifat Allah yang baru. Dan iaitu sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala, yang melazim dan melekat ia akan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Maksudnya, seandainya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat ma'nawiyah, nescaya tidak adalah sifat kalam pada zat Allah. Maknanya nescaya bisu lah Allah Ta'ala, dan bisu Allah Ta'ala itu mustahil. Habislah. Wallahu a'lam. Malam ni kita balik awal sebenarnya. Balik awal lah 8.45 habis dah. Biasa pukul 9.10. Malam ni balik awal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah sabar belajar, mudah-mudahan Allah jadikan kita penuntut ilmu yang sabar, istiqamah, teguh pendirian, jangan mudah terpedaya, terpesona dengan ajakan hasutan daripada mereka-mereka yang menolak fahaman ahli sunnah wal jamaah ni. Jangan mudah terpedaya daripada pahaman-pahaman yang menolak pelajaran sifat 20 ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, anak bini kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, adik-beradik kita semuanya, daripada disesatkan oleh golongan-golongan yang sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua dan keturunan kita sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah, diberi rezeki yang halal lagi berkah, diberi kesihatan yang baik yang berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memilih kita, memberi taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh belajar ilmu fardu ain ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita, ibu bapa kita dan semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi pertolongan, peringatan, bimbingan kepada kita dalam nak meniti jalan yang lurus ini, zahir dan batin ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, salah silap, kekurangan, tak sempurna, saya minta maaf banyak-banyak, kerana saya bukan ahli dalam bidang tauhid ni, dan apa juga bidang saya bukan ahli. Boleh sikit-sikit gitu-gitu je lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita semua dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa man 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli al-qutri wa untha wa dhakara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minkum taqabbal ya karim. Aqimus salat.